Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mukhtar Arifin dalam rentasan berita TV Darul Iman. Antara paparan menarik edisi Rabu 1 Januari 2020. Sidang Dun Belia kali pertama. Kunjungan delegasi Palestin perkukuh cinta bumi Ambia. Jabatan Imigresen Malaysia Terengganu diserbu warga parti. Denda perokok degil mulai tahun depan. Terengganu tawar penyelesaian terbaik bantu penjajah jalanan. Terengganu agih 10 juta untuk bantuan persekolahan. (1,639) peserta berkayuh promosi pelancongan Terengganu. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Belia Terengganu PDBT membuka tirai buat pertama kalinya apabila mula bersidang pada 22 hingga 24 Disember lalu di Wisma Darul Iman Kuala Terengganu. Seramai 37 adun belia iaitu 26 lelaki dan 11 wanita akan mewakili dun masing-masing pada mesyuarat pertama penggal pertama 2019. Sementara itu, Syamuddin Abdul Karim Adun Tepuh dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Belia Negeri manakala timbalannya disandang oleh Yang Berhormat Ustaz Sulaiman Adun Pengkalan Berangan. Dalam pada itu, Muhammad Amirul Afiq Azmi diberi kepercayaan sebagai Setiausaha Dewan Belia Negeri kali ini. PDBT menjadi satu lembaran baru bagi mendedahkan dan melatih golongan muda untuk turut mengambil cakna kepentingan persidangan DUN. Ia juga menjadi platform untuk perbahasan idea-idea dan cadangan yang berkaitan pembangunan belia untuk dibawa kepada kerajaan negeri sebagai input dalam proses pembuatan polisi bagi melahirkan dan mengasah bakat-bakat baru kepimpinan negeri sebagai pelapis kepimpinan masa hadapan. Kerajaan Terengganu menyambut baik ketetapan yang diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk penguatkuasaan larangan merokok di premis makanan bermula Januari 2020. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Dr. Alias Razak berkata, premis makanan merupakan salah satu daripada 23 kawasan larangan yang telah diwartakan oleh pihak KKM. Perhatilah pada orang lain. Awak nak merokok tak larang. Itu pilihan. Pilihan tak ada masalah nak merokok. Tapi jangan menjejaskan orang sekeliling kita. Tahun depan, 1 Januari 2020, buat kuasa. Jadi jangan marah kita kalau kena saman. Khabar awal dah setahun dah bagi peluang. Ini hari ini saya khabar di tengah seni pula. Tahun depan 1 Januari 2020, langgar peraturan ni kena saman. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan majlis pelancaran kempen premis makanan bersih pihak berkuasa tempatan peringkat negeri Terengganu sempena tahun melawat Malaysia 2020 di Medan Selera Jom Makan Cukai, Kemaman Ahad lalu. Kunjungan rasmi delegasi Palestin ke negeri Terengganu menzahirkan hubungan akrab yang terjalin antara rakyat Malaysia khususnya di negeri Pantai Timur dengan masyarakat Muslim di bumi Ambia yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Delegasi yang diketuai ahli Parlimen Palestin yang juga merupakan pegawai kanan Hamas Khalil Al-Haya turut disertai jurucakap parti berkenaan Sami Abu Zuhri dan pengerusi Cendekiawan Muslim Palestin Cawangan Asia Tenggara Ahid
Abu Hatta. Ahli Parlimen Marang Datuk Seri Abdul Hadi Awang dalam satu hantaran di Facebooknya melahirkan kegembiraan atas kedatangan saudara dekat itu apabila beliau menerima kunjungan hormat rombongan tersebut di pejabatnya. Dalam kunjungan sehari itu, kerajaan negeri yang diwakili Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Buruk, Muhammad Khalil Abdul Hadi dan Pengarah Urustia Penerangan Darul Iman UPDI Muhammad Saud Said membawa delegasi itu melawat pusat pentadbiran negeri di Wisma Darul Iman. Selain itu, delegasi Palestin turut melawat beberapa lokasi menarik dalam negeri. Kerajaan Terengganu menawarkan mekanisme terbaik bagi membantu penjaja jalanan selepas larangan menjaja di persimpangan lampu isyarat di negeri ini dikuatkuasakan sepenuhnya sejak 1 November lalu. Pengerusi Jawatankuasa Keusahawanan, Industri Mikro dan Hal Ehwal Penjaja Negeri Muhammad Nur Huzaini Abdul Rahman berkata, Yayasan Pembangunan Usahawan atau YPU telah menyediakan beberapa cadangan agar perniagaan yang ingin dijalankan itu tidak menyalahi undang-undang di bawah Akta dan Peraturan Lalu Lintas 1959. Awal lagi kita memberi cadangan kepada mereka untuk mereka mencadangkan tempat-tempat yang boleh kita menjadi orang tengah dengan PBT, penguasa tempatan baik ataupun dengan agensi-agensi lain baik. Tapi sebelum ni frankly speaking lah, memang ada 4 ataupun 5 sahaja pengusaha yang menjalankan aktiviti ni. Jadi sehingga 28 Oktober kelima-lima ni telah cari alternatif lain. Dah cari alternatif lain, dan satunya yang kita membuka gerai buat ayam goreng makan tengah hari. Mana nama apa? Ayam gebrek. Dan pendapatan beliau lebih lagi daripada pendapatan dia buat ni. Maknanya satu pendekatan barulah. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas operasi bersepadu penjaja persimpangan jalan negeri Terengganu bersama pihak berkuasa tempatan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Kesihatan Negeri JKN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP serta Jabatan Tenaga Kerja. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Terengganu bahagian penguatkuasaan diserbu oleh warga pendatang asing tanpa izin atau parti. Ekoran program B4G atau Back for Good yang dilaksanakan oleh pihak Jabatan Imigresen Malaysia bakal tamat tempoh. Timbalan Ketua Bahagian Penguatkuasaan JIM Negeri Terengganu KTPP Ahmad Salihin Saleh berkata, program ini bermula pada 1 Ogos lalu dan bakal tamat pada 31 Disember lalu. Program B4G bertujuan memberi peluang kepada warga asing yang melakukan kesalahan mengikut Akta Imigresen 1959 untuk pulang ke negara asal secara sukarela mengikut syarat-syarat tertentu. Namun pada saat-saat akhir ini berlaku lambakan warga parti di pejabat JIM bahagian penguatkuasaan Kuala Terengganu sehingga viral di media sosial. Sehubungan itu, satu tinjauan dari pihak TV Darul Iman mendapati hampir 500 warga parti membanjiri pejabat penguasaan JIM Kuala Terengganu pada hari ini dan pada warga parti yang sanggup bermalam di situ. Untuk rekod, program B4G hanya melibatkan warga parti di Semenanjung Malaysia sahaja dan dilaksanakan secara langsung oleh JIM tanpa melalui pihak ketiga. Mereka perlu mendapatkan dokumen pengenalan diri yang lengkap daripada kedutaan besar dan pejabat pesuruhjaya tinggi masing-masing sebelum menyerahkannya kepada pejabat imigresen dan membayar kompaun RM700 serta menunjukkan tiket penerbangan ke negara asal. Kerajaan negeri memperuntukkan RM10 juta untuk bantuan persekolahan kepada lebih 81,000 pelajar di seluruh negeri Terengganu sehingga penghujung tahun lalu.
Pada majlis berkenaan, seramai 525 penerima yang layak menerima sumbangan dengan peruntukan RM50,000 yang disediakan untuk DUN tersebut. Dr. Ahmad Samsuri yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rurendang menyarankan agar Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK seluruh negeri Terengganu membuat postmortem cara pengagihan pakaian sekolah tahun ini kerana berlaku sedikit kelemahan yang perlu diperbaiki untuk penambahbaikan di masa akan datang. Laporan yang kita dapat di seluruh pendidikan ada juga masalah. Sebenarnya tidak sempurna lagi lah proses itu. InsyaAllah pada tahun mendatang kita cukup baiki hasil daripada postmortem yang kita buat. Supaya tahun depan kita baiki lagi cara supaya lebih lagi. Memanglah secara teori kita ada juga guna pandangan kata 5 juga pandangan cadangan yang kata baik di bocor itu di bocor katalah satu kertas seperti bocor satu biar katalah untuk seorang bila bocor itu tidak boleh gas juga bocor tidak cukup satu lebih itu salah satu cara. Tapi ada juga masalah bagi sebab kita dapati dalam beberapa pelaksanaan yang berkait dengan bocor di tempat kepala ini mungkin bukan suatu hal lebih 10% daripada penerima bocor-bocor ini yang kita tengok pengalaman di tempat kepala di negeri lain pun itu 10%. Dia tak pergi baju sekolah mungkin ada yang memakkan masalah adalah sesuatu yang kita kalau menilai di nama-nama baju stopin dia lah macam lah tak berkaitan dengan sesuatu dia. Beliau berkata demikian ketika bercakap kepada media selepas program agihan sumbangan musim Tengkujuh Dewan Undangan Negeri Dun Rurendang di Masjid Sultanah Nuzahirah, Marang. Cuaca yang baik sejak beberapa hari lalu memberi peluang kepada lebih 1,639 peserta program Kayuhan Terengganu Kuchome 2019 berkayuh mempromosi pelancongan menarik Terengganu. Kayuhan sejauh 41.5 km itu merupakan langkah kerajaan meningkatkan lagi kehadiran pelancong ke negeri ini. Majlis pelepasan peserta disempurnakan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri Wan Sukairi Wan Abdullah, manakala majlis penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri Arifin Rahman. Pemenang motosikal Waisuku Syarul Izwan Sa'ri 32 tahun gembira apabila diumumkan memenangi cabutan berkenaan. Katanya hadiah tersebut akan diberikan kepada ayah dan ibunya untuk berulang-alik ke tempat kerja dan sekaligus memudahkan urusan mereka sekeluarga. Baik, itu saja rentasan berita pada minggu ini. Pastikan anda dapatkan lagi berita dan informasi terkini menerusi Facebook TV Darul Iman dan portal Terengganu kita yang kami sediakan, tepat, penuh informasi dan juga rasmi. Badan sakit tentulah susah duduk bersimpul di tepi desa. Fitnah itu pembakar amarah. Istighfarlah selalu baru sejahtera. Sebelum kita berpisah, kata hukama, lahirnya marah kerana banyaknya dosa. Perbanyakkan istighfar, hidup akan bahagia. Sekian sahaja untuk minggu ini bersama kita membina lembaran baru 2020. Saya Mukhtar Arifin. Assalamualaikum dan sehingga jumpa lagi. Selamat Tahun Baru.